بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita teruskan bacaan kitab Muniyatul Musalli. Sambungan muka surat 81, tajuknya mengiringi solat zuhur selepas solat Jumaat. Kita tahu solat Jumaat dia dilakukan ataupun ditunaikan dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur itu ijma' ulama, tak boleh solat Jumaat waktu asar. Baik, bila kita buat dalam waktu zuhur, maka ganti zuhur lah. Sehari semalam 5 waktu. Nabi terima salat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj 50 dikurang jadi 5. 5 waktu itu ialah zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Baik, bila kita buat pada hari Jumaat, pada waktu zuhur itu kita buat Jumaat, berpandukan nas, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Hadis-hadis dan juga ijma' ulama. Jadi kalau kita solat Jumaat kemudian kita iring, maksud iring dalam waktu zuhur itu juga, selepas kita solat Jumaat kita solat zuhur pula, itu jadi 6. Jadi 6 tambah dengan Jumaat, boleh ataupun tidak mengiringi solat zuhur selepas kita solat Jumaat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apabila diperolehi segala syarat sah Jumaat. Kita dah baca sebelum daripada ini syarat sah Jumaat bukan surat sebelah katanya, surat 80. Berakal, balik, merdeka, bermastautin, dan 40 orang yang sah solatnya. Dalam mazhab Syafi'i 40 orang yang sah solat. Baik, kita dah ada yang akil, balik, mustautin, merdeka, dan juga 40 orang mana boleh buat solat Jumaat. Baik, apabila diperoleh segala syarat sah Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Maka kita pun tunaikan solat Jumaat, maka solat itu pun sah. Apabila sah Jumaat, jangan diiringi dengan solat zuhur selepasnya. Dan bila Jumaat sudah sah, maka tak boleh kita solat zuhur selepas daripada itu. Mazhab siapa? Asy-Syafi'i. Baik, solat zuhur tidak dituntut lagi selepas solat Jumaat. Bila sah solat Jumaat, maka tidak dituntut lagi solat Jumaat dan solat zuhur, kerana solat Jumaat itu menggantikan solat zuhur.
Dah dia ganti sebab apa kita nak buat semula. Nah, kalau buat semula tak nama gantilah. Jadi tak boleh dah, tak boleh. Dalam satu waktu tak boleh buat. Tidak dituntut mengerjakan dalam satu waktu, tidak dituntut mengerjakan dua fardu, tak boleh. Dalam masa yang sama tidak dituntut kita mengerjakan dua fardu. Tak boleh tu sampai tahap mana? Sampai tahap bahkan haram. Tak boleh dengan mana haram. Tiada pahala dan berdosa mengerjakannya. Bila haram tak ada pahala. Dia pahala ni benda wajib. Kalau kita buat tak dosa dapat pahala. Sunat kalau kita buat dapat pahala. Benda haram mana ada pahala. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu jangan buat benda haram. Sebab benda haram akan memberikan pada kita dosa semata-mata, tidak akan ada pahala kalau benda tu haram. Solat haram kan? Mungkin akan timbul persoalan pada kita yang mungkin baru-baru nak kenal agama, ataupun kita melihat agama tu ikut akal kita. Jadi ayah pin nombor 2. Agama ni pakai ikut akal tak boleh, tuan-tuan. Agama ni dia ialah nas, dia ialah syarak. Dia mesti ikut nas, bukan pakai akal. Agama jangan pakai akal. Kalau kita pakai akal, kita akan timbulkan persoalan. Solat pun tak boleh kan? Bukan merompok, bukan minum arak, bukan berzina, solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, bila ustaz sebut haram bagi salam kepada perempuan, lelaki muda haram bagi salam kepada perempuan muda, salam pun tak boleh. Jadi agama mayakkan jengkreng. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, ustaz kata tak boleh solat witir 2 kali. Kalau Pak Long lepas solat isyak, sebelum Pak Long tidur, Pak Long solat witir dah, buat 1 ke, buat 3 ke, buat 5 ke, tak kisahlah, paling banyak 11. Pagi esok Pak Long bangun, Pak Long buat witir semula, tak boleh. Solat pun tak boleh. Ini dia bagi agama memayakkan dia jengkreng. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, agama nak. Nabi kata la witrani fi lailatin wahidah. Tidak boleh solat witir 2 kali dalam satu malam. Sebelum tidur dah witir dah, bangun pagi esok nak witir lagi, tak boleh. Tak boleh tu bukan kata makruh, tak boleh tu haram, berdosa, tak sah. Solat witir bukan merompok. Ada faham? Agama bukan dengan akal, agama nas. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kalau kita nak fikir dengan akal, kenapa haram solat zuhur? Lagi banyak pahala. Jumaat kita solat, zuhur solat juga macam ni. Tu akal. Ayah pin nombor 3. Allahu Rabbi, agama ni bukan akal. Nah, sebab tu yang ada benar-benar bid'ah. Nah, bid'ah tu mungkin pada pandangan orang dia kata baik, boleh. Tapi tak ada pun, Nabi tak pernah suruh pun, nah, dan Nabi tak buat pun. Zikir sambil menari, comel ya. Mengahi, nah, la ilaha illallah, la ilaha, menari lagi perempuan, comel ya. Comel ya. Ajaran sesat ke 51 di Malaysia. Nah, tak boleh pakai akal. Agama dia kena berpandukan nas. Nak buat apa pun, mana dalil Quran, tak ada Quran, mana dalil hadis, tak ada pun mana fatwa ulama. Itu agama. Nah, okey. Jadi haram kita solat zuhur selepas kita solat Jumaat. Kalau Jumaat kita tu sah dah, lain cerita lah. Kalau tak cukup 40 ke apa tu, kita ke depan dah dia ada cerita. Nah, okey. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kerana yang demikian itu, kerana solat zuhur selepas Jumaat tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Khulafa ar-Rasyidin pun tidak ada. Nah, zaman Nabi tak ada. Kalau zaman Khulafa ar-Rasyidin ada, boleh tahan.
Macam kita azan 2 kali Jumaat. Zaman Nabi kan ada. Zaman Nabi sekali sekali azan tu. Azan Jumaat tu sekali, macam azan Zuhur, macam Asar, macam Maghrib, sekali. Zaman Nabi. Nabi wafat naik Abu Bakar As-Siddiq sekali. Wafat naik pula Umar Al-Khattab sekali. Naik Utsman ibn Affan 2 kali. Yang pertama azan nak beritahu masuk waktu Zuhur. Yang kedua azan tu nak panggil orang solat Jumaat. Yang itulah sebut ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Tak ada zaman Nabi, tapi ada zaman Khulafa' ar-Rasyidin, Utsman ibn Affan. Boleh ikut. Tak apa dah. Sebab Nabi suruh kita ikut Khulafa' ar-Rasyidin selepas dia. Nabi sebut alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnah aku, wa sunnati khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah khulafa' ar-rasyidin yang datang selepas daripada aku, yang mereka dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi tarawih 20 mana ada. Aisyah cerita Nabi paling banyak malam solat dia 8 saja. 11 tambah mawitir 11, tidak lebih daripada itu. Umar buat 20. Maka ada juga zaman Umar, walaupun zaman Nabi tidak pasti. Tarawih tu ada, tapi dia buat berapa rakaat tak pasti. Cuma Aisyah kata gitulah. Maka bila Umar buat, boleh kita ikut Umar, sebab dia Khulafa' ar-Rasyidin al-Mahdiyyin yang Nabi pesan kita ikut. Jadi gini, solat Zuhur lepas Jumaat zaman Nabi pun tak ada. Zaman Khulafa' ar-Rasyidin yang 4 pun boleh. Tak ada. Enggak. Zaman orang mutaqaddimin pun tak ada. Dan orang mutaakhirin pun tak ada. Artinya ulama-ulama mutaqaddimin tidak ada, ulama-ulama mutaakhirin pun tak ada. Zaman Syafi'i tak ada, zaman Nawawi pun tak ada. Juga. Dan juga orang-orang berilmu tak pernah buat. Kalau ada pun insya-Allah lah ajaran sesat ke 52 di Malaysia. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, itu kaedah. Tidak ada. Baik, tiada satu pun negeri yang muktabar. Negeri yang muktabar, negeri yang jadi contoh pada umat Islam seperti Mekah. Mekah negeri yang muktabar di segi agama, dan Madinah. Orang-orang yang mengerjakan solat Jumaat kemudian mengiringinya dengan solat Zuhur, tidak ada. Mekah tidak ada, Madinah tidak ada. Syekh Daud duduk di Mekah tu lama, tak ada. Mekah tak pernah buat lepas Zuhur, lepas Jumaat buat Zuhur, tidak ada. Di Madinah pun tidak ada. Dia kata kecuali di Mesir. Kecuali di Mesir kerana banyak sangat tempat solat Jumaat. Saya duduk di Mesir tak lama, tuan-tuan, dalam 5 tahun di Mesir, tak lama mana. Memang Jumaat tu banyak. Dia adalah satu contoh satu wilayah tu dia ada satu masjid negeri macam kita lah. Kita ada masjid Jami', masjid negeri. Kemudian dia ada masjid kecil. Dia tak cukup orang, dia terlalu banyak. Mesir ni rakyat dia ramai, tapi ada lagi negara hak lebih ramai daripada Mesir. Waktu saya duduk di Mesir tahun 90-an, 97 saya pergi Mesir, 97 balik 92 saya balik 97. Masa 90-an tu dia baru dalam 60 juta waktu itu. 60 juta, Malaysia baru 18 juta waktu itu. Beza dah 40 juta lebih. Lah ni Malaysia pun dekat-dekat 40 juta. Mesir mungkin dalam 80, 90, mungkin mencecah 100 juta. Mesir bukan macam kita. SOP dia bukan macam kita ni tak ramai sangat. SOP tu boleh ikut lagi kalau penyakit ni, pandemik ni. Kita SPM baru ni 1.5 meter jarak, 1.5 meter.
Dewan kami tak cukup kena naik buat di kelas sebab dia jarak jauh. Mesir. Anak saya duduk sana tahu, saya tahu. Nah, masa masuk TV penjarakan ni apa dia fizikal. Hak sebenarnya belaga tahu. Pensyarah dia mati apa orang. Tak boleh nak jaga, banyak sangat. Negara bila dia banyak sangat, ramai sangat. Boleh apa orang ni sepak dengan dia boleh. Nah, payahlah. Janganlah banyak sangat. Payah nak jaga. Bila negara yang jadi ramai gitu, memang susah nak jaga. Lebih-lebih jadi penyakit macam ni. Pandai-pandai jaga diri lah. Nah. Baik, tuan-tuan, mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ramai. Kalau saya duduk di Mansurah. Mansurah ni yang paling terkenal wanita dia comel. Tu duduk situ. Kan kita pilih dia letak, mana tahu. Kita sampai tu orang letak situ, duduk situ. Nah, memang comel wanita dia comel sebab dia kacuk dulu. Generasi depa dulu kacuk dengan Perancis masa Perancis masuk ke Mesir. Zaman Louis. Mereka kacuk Perancis dengan Mesir. Hidung ini double 3 ni jari ni. Sangkuk ni. Hanger tak jatuh. Dia hidung. Kita tengok ni. Hidung jemu lah. Muarak. Baik, tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ramai duduk bangunan ni. Sini solat Jumaat, sini solat Jumaat. Kalau getah ni habis dah. Pergi sana pula. Kan? Pergi lari betul lagi ni. Habis sini, jom pergi depan tu ada pula. Banyak. Nah, sampai Jumaat buat di bangunan tinggi, banyak tingkat. Kadang tu dia buat di tingkat bawah, kadang tu tingkat 2, kadang tu tingkat 3. Jadi macam-macam. Sebab tu Syekh Syarawi ulama Mesir, dia mengeluarkan fatwa masjid dalam bangunan ni tak boleh. Sebab di atas ni ada orang, di bawah ada orang. Kalau hak tengah-tengah lah. Masjid ni dia bukan boleh ada orang haid nifas. Kalau dalam bangunan, hak rumah atas takkan tak ada perempuan, ada rumah lelaki semua. Mana ada? Mesti ada bini dia, mesti ada anak perempuan. Takkan dia suci 30 hari direct, mesti dia haid. Masjid dia sampai ke langit itu, dia punya kawasan dia sampai ke langit. Daripada masjid sampai ke langit tu dia punya kawasan masjid. Jadi atas tu ada haid nifas, mana boleh. Tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab itu ruang udara Mekah, kapal-kapal orang kafir tak boleh lalu. Nah, bukan kata Mekah, ruang udara tak boleh perintah. Sebab itu dikira ruang udara sampai ke langit, Masjidil Haram orang kafir tak boleh perintah. Nah, kata bawah sampai atas. Baik, tuan-tuan, jadi masjid memang banyak. Syekh kita, dia duduk Mekah, tapi dia tahulah di Mesir tu memang banyak masjid. Bila banyak masjid, akan berlakulah buat solat zuhur selepas daripada solat Jumaat bagi yang bermazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kerana banyak sangat tempat solat Jumaat dan ada beberapa mazhab yang mana ahlinya ada dari kalangan Syafi'i, Hanafi, Maliki. Macam kita Malaysia ni boleh kata pukul rata Syafi'i lah. Walaupun ada juga bukan Syafi'i, tapi kita kira negara Malaysia ni sudah bermazhab Syafi'i. Dalam bab ibadah, dalam bab syariah, dalam bab fiqh, Malaysia memilih Syafi'i. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka Malaysia Syafi'i. Mesir ada Syafi'i, ada Maliki, ada juga Hanafi. Jadi bila buat gini, yang Syafi'i dia akan solat zuhur mula. Sebab mazhab Syafi'i, syarat sah solat Jumaat tidak boleh ada 2 Jumaat dalam satu qaryah. Tidak boleh ada 2 Jumaat dalam satu qaryah. Bila ada 2 ke atas, maka yang dulu sahaja, yang dulu takbiratul ihram sahaja yang sah, lepas tu semua tak sah belaka. Nah, maka wajib solat zuhur. Ini mazhab Syafi'i, tak boleh satu qaryah, satu je masjid yang buat Jumaat.
Baik, jadi Hanafi tak apa. Hanafi tak ada masalah. Jadi yang mazhab Syafi'i dia kena solat zuhur semula. Jadi inilah ada kata Syekh di Mesir ada yang solat zuhur selepas Jumaat bagi bermazhab Syafi'i. Dan sangat ramai orang di sana sehingga tidak dapat berhimpun pada satu tempat atau 2-3 tempat sahaja. Bayangkanlah rumah ni tuan-tuan. Dak di Kedah kita, walaupun kita ni negeri yang tak berapa nak kaya macam Selangor, macam Penang. Nah, ada rumah orang atas kubur ada. Atas kubur buat rumah ada. Tak ada. Rizat kubur ada lah. Buat rumah atas rizat kubur tu ada. Tu masjid tahu. Buat rumah atas rizat kubur. Atas kubur mana ada rumah. Di Mesir atas kubur ada rumah. Bukan hidup. Mak limah balik kampung. Mak limah pun tak berani keluar tahu. Sampai atas kubur pun ada orang nak cerita ramainya rakyat Mesir. Sampai tak cukup tanah atas kubur buat rumah. Banyak lah. Nah. Baik tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, pada mazhab Hanafi, Syekh kita sebut pada mazhab Hanafi, solat zuhur lepas Jumaat ni sah, boleh. Sah bermilan Jumaat pada satu negeri, pada satu kampung, boleh. Bagi dia tidak ada masalah. Nah, dah dia pun Syafi'i syarat 40, dia 3 orang boleh. Hanafi, dia memang tak sama lah. Nah, mazhab antara mazhab tidak sama. Ini kita duk cakap mengenai mazhab kita Syafi'i. Hanafi tak ada masalah. Walaupun tiada kesesakan di tempat solat, walaupun masjid ni tak penuh hari, boleh buat masjid ni Jumaat. Tak ada hal. Nah, bagi Hanafi. Dalam keadaan begini, orang-orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i sudah tentu akan mengulangi solat zuhur. Sebab Syafi'i tak boleh, maka lepas solat Jumaat mereka akan solat zuhur mula. Selepas solat Jumaat, kerana sudah berlaku berbilang Jumaat pada satu tempat dengan tiada kesesakan atau banyak sangat bilangan tempat untuk memelihara pendapat yang mengatakan tidak sah. Pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah, nak jaga pendapat tu solat zuhur mula. Tidak sah sama sekali berbilang Jumaat pada satu negeri, sama ada sesebuah masjid itu sesak ataupun tidak. Jadi kalau tengok sini, mazhab Hanafi lebih relevan diguna pakai. Nah, di segi relevan lah. Tapi kita dah bermazhab Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Baik, masalah berbilang Jumaat pada satu negeri atau kampung boleh berlaku kerana 2 perkara. Ini dalam mazhab Syafi'i, boleh kita lebih daripada satu masjid dalam satu kampung, dalam satu qaryah buat Jumaat dengan kalau berlaku 2 perkara itu. Baik, yang pertama, antaranya kerana diperlukan, disebabkan kesesakan tempat solat penuh. Jumaat dah penuh, di masjid kita nak penuh ni Jumaat, Aidilfitri, Aidiladha. Lain pada tu tak ada orang Zuhur sampai ke subuh memang tak ada. Sebab tu masjid ni bila besar, ada masjid dia buat masjid besar. Kalau macam derga tu masjid dia panjang nampak. Tambah lagi panjang. Kalau saya pengalaman di Sarawak, mereka bukan buka. Mereka tak buka sebelah sana, mereka tak buka sebelah sana. Mereka akan buka hari Jumaat, Aidilfitri, Aidiladha. Sebab ramai buka. Solat biasa, Zuhur sampai subuh, tutup sebelah sana, solat dalam. Nah, tuan-tuan, dia dah muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa? Kalau orang masuk kot ni, dia nak lari ke hujung tu. Kalau sakit jantung rebah. Kalau macam masjid derga tu lari pergi sana, jengkreng tu. Tambah belah sana pula. Sini sampai kolah. Jadi pendek kan. Kita penuhkan ruang depan sahaja. Tak penuh pun. Kalau tutup sana. Ruang situ tak penuh pun. Jadi kalau kuliah boleh kita nampak muka. Hak geng belah sana. Memang relax
sembang dalam dengan kuliah depa buat kuliah nombor 2. Tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi besar masjid kita akan penuh 3 masa ni, mingguan, Jumaat, tahunan, Aidilfitri, Aidiladha. Masa lain tiang lebih banyak daripada masjid. Cuba bilang tengok. Masjid Jamek di Kuching, Sarawak, tiang dia ada dalam 5-60 tiang dalam jamaah solat zuhur sampai subuh 25 orang. Tu kata tiang lebih banyak daripada jamaah. Baik tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau pergi Madinah, pergi Masjid Haram, tak jumpa tiang sikit pada orang ramai. Itu masjid di Mekah Madinah. Lain pada Mekah Madinah, jengkreng. Baik tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Hak pergi Mekah Madinah buat umrah pun, depa hak pergi sana, masjid tak tinggal. Oh hebat di Malaysia tak nak pergi masjid. Pergi Mekah, pergi Madinah, lama 3 pagi duk iktikaf yung hebat 14 hari 10 hari balik Malaysia tidur terus. Kan sini kok belah Australia. Tuan-tuan, mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa jadi macam tu wallahu a'lam. Baik. Okey, masuk mula. Bila ramai sangat, maka diperlukan menurut pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad ni pendapat yang paling kuat. Bukan kata pendapat lain tak boleh pakai dah. Pendapat muktamad pendapat paling kuat. Maka semua solat Jumaat itu sama ada yang ditunaikan terdahulu, terkemudian atau bersamaan waktunya dikira sah, tetapi disunatkan mengiringinya dengan solat zuhur bagi yang ditunaikan terkemudian atau bersamaan waktu untuk memelihara pendapat yang tidak mengharuskan sama sekali berbilang Jumaat. Contoh kita kata buat contoh Korea ni satu Korea kita ni perlukan kepada 2 tempat. Masjid Bukhari sudah tak boleh tampung, contoh mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi masjid ni tak boleh tampung. Walaupun besar 2 tingkat dah tak boleh tampung buat contoh. Maka kena buka lagi satu masjid dekat-dekat sini. Sebab apa? Sebab sesak sangat, maka dalam Syafi'i pun dibolehkan untuk dia buat satu Jumaat lagi di masjid lain dalam Korea yang sama. Baik, bila buat mana-mana masjid yang takbir dulu, dia ukuran. Kalau kita sesak boleh buka satu lagi tak apa. Yang mana dulu pun dua-dua sah. Yang ni A dulu pun sah, B kemudian pun sah juga. Tak apa. Tetapi nak jaga yang pendapat kata tak boleh, walau apa pun sesak pun tak boleh, maka yang kedua takbir sunat. Bukan wajib. Sunat buat zuhur semula. Ataupun sama-sama takbir sunat buat zuhur semula. Dua-dua sunat. Kalau sama-sama lah, dua-dua sunat solat zuhur semula lepas tu. Kalau A takbir dulu, hak B masjid B kemudian, maka hak B hak kemudian ni sunat solat zuhur selepas daripada solat Jumaat. A haram solat, A tak boleh sebab A confirm dah, sebab dia dulu. Nak ukur di mana? Ukur pada ra. Ukur pada ra. Allahu Akbar. Bar. Ra. Bar. Situ. Siapa nak ukur? Siapa nak ukur? Mana aku tahu? Dia tak kira hak takbir dulu ke belakang. Janjinya ra tu dia dulu. Mungkin masjid A ni dia panjang sikit. Allahu Akbar. Dia panjang sikit. Hak B dia pendek. A takbir dulu. Allah. B belakang. Allahu Akbar. Hak mana dulu? Hak mana sampai dulu? Ba. B lah. Walaupun A takbir dulu, B panjang. Allah panjang. B tak takbir lagi.
Dia agak Allah, agak 6 harakat, bi takbir. Allahu Akbar. Nah dia. Nah dia. Dia sampai ba dulu. Dia tak kira hak A dulu. Dia kira siapa sampai ba dulu. Siapa nak ukur Cik Nasir? Cik Nasir nak ukur. Sini tu masjid, depan tu masjid. Mungkin kita dengar di mikrofon, siapa ba dulu. Kita duduk jadi makmum, imam takbir Allah, hak sana tengah ba. Mana kita sini solat sunat solat zuhur lepas itu. Kalau boleh dengar lah. Kalau tak tahu siapa dulu, mana tahu A dulu ke B dulu, tak tahu dua sunat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu kaedah bagi tempat yang bersesak yang dibolehkan untuk buat jamaah ataupun Jumaat yang kedua. Baik, tempat yang hanya perlu 2 Jumaat, kalau dia buat 3, sudah dah. Dia perlukan 2 sahaja, tiba-tiba pergi tambah lagi 1 jadi 3, maka hanya 2 sahaja yang akan lulus. Mana-mana hak 3 tadi hak ba dulu. Masjid A dengan B ba dulu. Masjid C bar belakang sikit. Maka A dengan B sah, C tak sah. Sebab apa? Sebab perlu 2. Apakah jadi 3? Tuan-tuan, maka wajib depa solat zuhur. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, banyak dalam masyarakat sebenarnya. Ada contoh yang kita gini, sebab solat Jumaat dia perlukan kepada kebenaran daripada majlis agama. Solat zuhur, solat asar tak apa, buat je lah, tak perlu kebenaran. Ada masjid, solat je lah. Jumaat walaupun kita ada masjid tapi tidak dibenarkan oleh majlis agama Jabatan Mufti, tak boleh buat. Berlaku dalam satu Korea. Masjid depa ni ada 2 masjid. Tapi satu sahaja buat Jumaat, satu ni solat biasalah. Dia panggil masjid ghairu jami'. Hak buat Jumaat masjid jami'. Hak satu lagi masjid juga boleh iktikaf, boleh solat sunat tahiyat, tapi ghairu jami', tak buat Jumaat. Baik, bila masjid ni nak renovation, dia nak buat penambahan pada masjid, maka mereka tutup masjid ni. Tutup masjid ni, buat Jumaat masjid ni. Masjid A hak buat Jumaat ni ditutup, sebahagian tutup, jadi tak boleh buat Jumaat. Orang tak boleh nak tampung orang ramai. Maka berpindah ke masjid B. Masjid B masih luas, tukar buat sini. Yang ni buat renovation. Renovation masjid bukan boleh buat dalam 3 hari. Tu lah. Dia kadang-kadang maka setahun, 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun. Jadi mereka duduk solat sini ni sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun Jumaat. Bila masjid ni sudah siap renovation dia, maka diarahkan oleh majlis agama pindah ke sini. Geng sini hentam saja. Dia buat juga Jumaat. Sebab dah lama buat, dah biasa dah. Mereka buat juga, sini buat, jengkreng. Hak mana sah? Lewat. Hak ni sah, hak ni iktiraf. Hak ni tumpang je. Tumpang tiba-tiba lepas tumpang, kira jalan terus. Siapa-siapa solat sini ni, solat masjid ni, wajib solat zuhur mula. Sekarang tu kita akan tahu masjid ni illegal ke tidak, kita tak tahu. Tak apalah tak tahu. Kalau kita tahu, wajib kita solat zuhur. Sebab apa? Tidak diiktiraf Jumaat dia, maka tidak sah. Kalau tidak sah, wajib solat zuhur. Kalau kita tahu ada masjid buat Jumaat tidak dibenarkan oleh Jabatan Mufti, jangan pi. Tak sah solat. Solat pun tak boleh. Pula dah main pakai akal lagi. Solat tak boleh. Kan karaoke. Okay. Nyak boleh. Agama nas, bukan akal. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, kita sambung mula.
Maka semua solat Jumaat itu sama ada yang ditunaikan terdahulu, kemudian atau bersamaan waktunya dikira sah, tetapi disunatkan mengiringinya dengan solat zuhur bagi yang ditunaikan kemudian atau bersamaan waktu untuk memelihara pendapat yang tidak mengharuskan sama sekali berbilang Jumaat. Sunat buatlah. Ini bagi yang dibolehkan. Dan yang ditunaikan yang terdahulu itu haram. Kalau dah pasti masjid A itu bar dia dulu, dia solat zuhur haram. Macam tadi balik tak boleh buat dua fardu dalam satu waktu, dia haram balik. Yang boleh hak kedua, ataupun sama-sama dua-dua boleh buat. Jadi yang terdahulu itu haram mengiringinya dengan solat zuhur, kerana solat Jumaatnya sah dengan tiada khilaf. Dalam hal ini semua ulama bersepakat mengatakan tidak sah solat zuhur mengiringi solat Jumaat yang sah. Nah, kalau hak nombor satu bab tanpa dia buat tu tidak, dia hukum dia haram atau sah, dan sepakat ulama tidak sah solat zuhur itu yang mengiringi solat Jumaat. Baik. Jika ni fiqh dia ada nama dia fiqh, dia ada andaian. Nah, baik, jika dikatakan sebab diiringi solat zuhur selepas solat Jumaat yang cukup bilangan 40 orang dengan alasan ramai yang tidak tahu rukun solat. Hak di atas tadi itu masalah masjid itu tak cukup penuh, maka dibolehkan buka satu lagi. Ini bukan masalah jamaah tu tak reti Fatihah ke tidak ada kaitan. Jemaah ni pandai Fatihah semua dah tu. Cuma sosok ramai sangat, maka diharuskan dia buka lagi satu. Nah, ikutlah keperluan nak buka satu kedua, ikut kelulusan daripada Jabatan Mufti lah kalau kita hari ni. Baik, kalau diandaikan, nah, kalau dikatakan solat zuhur yang mengiringi solat Jumaat tadi dibuat atas alasan ramai yang tidak tahu rukun solat. Banyak jahil di Korea tu, dan ramai yang tidak kena bacaan Fatihah. Rukun solat pun ramai tak tahu, bacaan Fatihah pun ramai yang tak boleh. Sedangkan dia punya bilangan dia tak ramai, bilangan jamaah dia tak ramai. Maka supaya berikhtiar, ikhtiar ni berhati-hati dalam masalah hukum, dalam ibadah, maka keadaan sedemikian tidak disuruh mengulangi solat zuhur selepas solat Jumaat, kerana bilangan yang muktabar pada syarat sudah diperolehi, iaitu adanya orang-orang kamil seramai 40 orang. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita dah ada 40, maka kita jangan meletakkan syak. 40 ni boleh semua ke Fatihah? 40 ni tahu semua ke rukun? PJK masjid tak boleh buat macam tu. Sebab tu saya dah sebut dulu minggu lepas, nah, imam dan PJK masjid dia ambil tahu jamaah yang maintain, yang melazimi masjid, yang dia tak pernah tinggal ke masjid kecuali dia bermusafir saja. Ambil tahu sekurang-kurang 50 ke 60 orang yang kita sudah pasti dia ni tahu rukun-rukun solat Jumaat dan sebagainya, dan dia baca Fatihah pun betul. Jadi bila berlaku macam ni, maka tak perlu ragu-ragu lagi dah, sebab dia dah confirm lebih 60 orang ahli Korea ni yang memang Fatihah sudah diuji oleh tuan imam. Okey, maka tak perlu ragu-ragu, tak perlu ada benda macam ni. Benda macam ni akan berlaku jika sekiranya AJK masjid tidak maklum, tidak tahu yang anak Korea ni berapa orang tak boleh baca Fatihah. Memang dia akan syok. Lebih-lebih lagi masa PKP hak buat 50 ni. Ramai-ramai tu mungkin tidak ada syok, tapi bila bilangan sudah disikitkan 50 ni, syarat dalam mazhab Syafi'i kena tahu rukun, kena boleh baca Fatihah, maka imam akan jadi syok. 50 ni ada betul ke Fatihah? Jadi dia pun pening. Sebab tu kita kena standby sat-sat, biar kita tahu 100 orang pun tak apa. Dalam pengetahuan tuan imam, mereka ni Fatihah dia okey.
Nah, tak perlu tahu semua, sebahagian yang boleh mencukupkan bilangan jemaah sudah memadai kita tahu mereka ni boleh Fatihah ataupun tidak. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kalau alasan itu tak boleh ulang solat zuhur, habis solat jemaah tuan imam pakai mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan tak ada tuan-tuan. Jadi kita nampaknya hari ini oleh kerana kita disuruh buat jemaah di 50 orang saja, jadi saya pun tak pastilah dalam 50 ni ada hak boleh baca Fatihah betul ke tidak. Jadi saya syok situ, kita solat zuhur pula. Tak boleh. Nah, itu tak boleh. Jadi masalah ni tidak sama dengan masalah hak sesak tadi. Tidak sama. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kalau buat juga bila tak boleh buat juga haram, berdosa. Nah, macam tu lah. Tak sah. Baik, itu andaian nombor satu. Andaian yang kedua, tidak sah solat Jumaat dengan keadaan syak pada bilangan ahli Jumaat yang muktabar. Jadi syak pada bilangan ahli. Tidak harus dikerjakan solat Jumaat dalam keadaan syak, malah haram dan tidak sah solat Jumaatnya. Dengan hal yang demikian wajib dikerjakan solat zuhur selepas solat Jumaat. Kalau tuan imam tengok ni dalam, dia kata dalam 50 orang ada ni, tapi 50 ni takut ada orang musafir yang singgah solat ke, jadi dia pun jadi tak apa nak yakin. Nah, yang kata bilangan 40 ni betul-betul hak boleh ataupun tidak. Kalau macam tu, kalau imam rasa macam tu, maka memang dia tak boleh solat Jumaat. Tak boleh solat Jumaat, tidak sah. Dia kena yakin bilangan 40 tu yang boleh. Nah, kalau tak boleh buat solat Jumaat, wajib solat zuhur. Baik tuan-tuan, sehingga muslimat yang dirahmati sekalian, habis muka surat ni 8.50 tu kita dah berhenti dulu lah. Nah, ni kitab ni tuan-tuan, ni sudah dirumikan pun nampak macam banyak. Tuan-tuan tengok hak Jawi lagilah. Kalau Jawi ni baca banyak ni tak sampai sedekah baca, tak faham lah tu. Ni dia ubah sedikit gaya bahasa agak mudah faham. Nah, jadi muniyatul musalli jangan baca sendiri, payah faham. Jadi kita tutup sini dulu, kita akan sambung hak nombor 2 tu minggu depan, insya-Allah.